tu peraturan. Kita kena ada peraturan dalam hidup kita, kan? Tu sebabnya Nabi pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maknanya ada sekatan-sekatannya. Dan Nabi juga sebut kebebasan yang sebenar pada seorang mukmin adalah Qamar balik kan, kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Jadi nak kerja, kerjalah elok-elok. Bila kita duduk petang ni, dalam ni, kita nampak aja macam, alah kenapalah dengan cemas petang-petang ni, kan? Patutnya boleh balik dah ni. Biasa balik kau apa? 4:30. Jadi terpaksa pula dengar ceramah, kan? Sebenarnya bila kita duduk macam ni, kita dengar ceramah ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana bawa file folder round Menara PKNS, dia pergi dekat pergi kat hotel-hotel, pergi kat pasaraya, nak cari kerja, kerja pun tak ada. Saya dulu masa jadi pengarah undang-undang, saya buka jawatan pembantu penguatkuasa N19, kelayakan minimum SPM. Nak cari bailiff, kelayakan minimum PT3 SRP. Yang datang mohon ada ijazah, ada doktor pun ada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Encik Ismail. Encik Ismail mana satu Siapa lah? Siapa salah nama ke apa? Tak apalah, nama-nama VIP tak ada bagi, tak apalah. Terima kasih lah kepada pengurusan tertinggi. Kacau sikit. Okay. Barisan macam sama pengurusan tertinggi, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Dan hari ini bila bercerita tentang mencari keberkatan dalam pekerjaan, dalam kerja, sebenarnya dia ada dua perkara. Ada dua perkara. Kita nak cerita tentang ibadah, ada dua perkara pasal ibadah. Ibadah ni ada dua jenis, iaitu ibadah umum dengan ibadah khusus. Ibadah umum dengan ibadah khusus. Ibadah khusus kita tak boleh alter. Dia punya kaedah, cara dia dah sama dah. Kita tahu dah, ada kaedah tertentu dia. Macam solat 5 waktu, kita tahu macam mana kaedah solat, berdirinya, angkat takbirnya, rukuk macam mana, kan? Macam mana kaedah dia, kan? Macam mana kaedah dia, dah ada cara dia. Tapi kalau orang sakit, macam mana cara dia? Dah. So tak ada siapa boleh tukar dah. Macam tu juga puasa 30 hari, kan? 30 hari dalam sebulan, terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia tak ada disebabkan saya bos dekat kilang ni, dekat syarikat ni, maka saya puasa lain sikit pada orang lah. Dalam 2 hari baru buka. Tak, dia tak macam tu, kan? Macam tu lah dia sama, kaedah dia sama, ikut kaedah. Macam tu juga zakat, ada kadar-kadar dia. Ikut kiraan dia, setiap negeri biasanya berbeza-beza, tapi tak banyak beza, sedikit perbezaan. Macam kita pergi Mekah, kan, mengerjakan haji, faham lah, kena pergi Mekah dan Madinah. Tak ada disebabkan kes Covid tinggi, maka kita tahun ni mengerjakan haji di Shah Alam je. Tak ada. Dia memang dah tahu dah kaedah tu tak boleh nak ubah. Cuma dalam ibadah umum, ibadah umum, bayangkan ibadah umum ni maksudnya apa-apa juga benda yang baik, pekerjaan yang baik, yang dilakukan dengan kaedah yang diizinkan oleh Allah dan diniatkan kerana Allah, maka dapat pahala ibadah. Macam tu, kan?
duduk dekat cafeteria, dengar ceramah. Kalau niat dia kerana Allah, ada harapan dapat pahala ibadah. Tapi kalau dia duduk, benda baik, mungkin dapat pahala, tapi tak dapat pahala ibadah sebab niat dia pada awal nak selfie je, contoh. Kan? Mungkin dia dapat tu je lah. Dapatkah kebaikan dengan ceramah tu? Tetapi ditambahkan dengan niat dia kerana Allah semata-mata. Tak ambil gambar pun aku tak kisah pun sebenarnya. Tak ada hal, kan? Tapi dia punya keazaman dia tu nak menunjukkan dekat orang macam dia seorang je jumpa Samsul debat, mengatasi perasaan lillahi ta'ala dia tu. Nak tunjuk kat mak saya, kau tengoklah ayat kejap lagi. Saya dah nak tunjuk kat husband saya. Dia kata kan, terus husband kau datang. Macam tu kan. Jadi niatkan Allah. Contohnya benda baik, contohnya katalah kita berlima ni, yang depan ni dengan saya, kita berlima, kita wujudkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Shah Alam. Dan kita fokus, tak tolong anak yatim pun, tak tolong, memang ibu tunggal aja. Contohnya benda baik diizinkan oleh Allah. Caranya pergi hantar satu-satu bantuan bagi ramai-ramai dan niat kerana Allah, insya-Allah dapat pahala ibadah. Tapi kalau adalah di kalangan kita benda baik tapi caranya tak betul, contohnya rumah ibu tunggal yang last ni korang semua tak payah pergi, aku cover seorang. Apa hal? Rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir tu bukan kaleng-kaleng. Muka dia sikit lagi macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patutlah dia tak ajak kita weh. Dah contohlah kan. Ada niat yang tak baik di situ, maka menggagalkan niat dia kerana ibadah. Jadi kalau kita tengok pekerjaan, kerja kita ni benda baik. Sebab saya tengok tadi kat depan, mula tadi aku mati-matilah ingat ni kilang buat ais. Kan? Ais B macam manalah ais B ni rupanya macam tu kan? Kan? Rupanya buat exhaust. Wow. Dan juga buat panel dashboard tu. Saya tengok tadi kat luar tu kan. Ya Allah. Benda baik tu. Bayangkan kalau tak ada besi dashboard tu, pakai kain je. Apalah rupa kereta tu. Kan? Main selak-selak aja macam tu kan. Tak, dia dengan panel dia kan. Kerangka dia. Benda baik. Yang digunakan untuk bagi orang lain satu faedah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat untuk orang lain. Itu yang kita buat. Benda baik tak? Benda baik. Tapi alangkah ruginya. Dah kerja dekat sini berapa tahun dah? 25 tahun, 30 tahun sampai bersara, tapi tak ada sehari pun dia niatkan kerana Allah. Bukan saja rugi, tapi bapak ruginya. Macam itulah ayat dia. Kan? Rugilah kita. Kita buat benda baik, tapi kita tak niat kerana Allah. Rugi tuan-tuan. Itu sebab kena niat kerana Allah. Malahan Nabi kita sebut, Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Nampak? Baik, teliti dan sempurna. Tak main cincai-cincai ni, tak boleh. Kena buat betul-betul. Mana boleh asbul? Asal boleh? Tak boleh. Dia mesti dengan bersungguh-sungguh. Nampak tak? Buat yang terbaik, standard yang telah ditetapkan. Macam tu. Ya? Jadi saya harap semua dapat ambil pengajaran. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kesempatan. Ada yang baru sampai. Dia dah habis ke? Saja. Main masuk. Ada di tempat kosong tu. Duduk. Ya. Ramai betul sampai tak cukup tempat duduk. Saya ingat ni 20,000 tak kurang ni kan datang. Ramai betul. Kan? Ambil tempat. Ni kat depan dengan perempuan ni ada lagi meh. Main cepat main cepat. Dia yang datang lambat memang tersarung duduk depan perempuan. Mesti kursi ada lagi main. Saya tak sambung cemas lagi kau tak duduk depan ni. Aku memang, ya Allah, dia tahan nak duduk belakang. La ilaha illallah. Kau kata nak tengok Samsul debat depan-depan. Tak apa, sambung. Bos, tengok dia bos. Meh. Okay. Alhamdulillah. Duduk, silakan. Jadi macam saya kata tadi lah, makna kata
Nabi bagi tahu kita sangat suka, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Itu sebab kita heran pula bila orang cakap biasalah orang Melayu, dia kata. Biasalah orang Melayu macam tu. Orang Melayu memang macam tu. Tapi bila Melayu campur Islam, sepatutnya jadi lagi baik. Nilai-nilai Islam sepatutnya baik. Janganlah kita jadi malas, jangan kita jadi kita buang-buang kualiti pula kan. Kualiti nak kena jaga, standard kena jaga. Nampak tak? Dan untuk berjaya dalam hidup kita, kita kena ada nilai-nilai yang disebut sebagai integriti. Bila sebut integriti je, kita terbayang apa? Sebab integriti terbayang apa tuan-tuan? Apa dia? Polis. Oh macam tu ya. Oh aku first time dengar jawapan tu. Integriti terbayang apa lagi? SPRM. Tahu kita terbayang orang perempuan terbayang apa? Apa dia? Bini nombor 2. Ni terlampau banyak tengok drama perempuan itu ni. Apa tu? Apa dia? Terbayang ada yang cakap rasuah, ada yang sebut kejujuran. Sebenarnya integriti ni dia mencakupi semua yang kita sebut tadi. Kan? Maknanya isu rasuah, kejujuran, dia berada di bawah ruang lingkup integriti. Segala benda-benda yang baik itulah integriti. Datang awal pada program, integriti. Duduk dengan sopan, integriti. Pakaian kemas, integriti. Pakaian ikut kod etika yang dibenarkan oleh organisasi kita, integriti. Kan? Mengikut apa peraturan telah ditetapkan, the do and the don'ts. Benda yang boleh buat, benda tak boleh buat. Sebab kita ni hidup sebagai manusia ni ada peraturan. Ada peraturan. Ada benda yang boleh buat, ada benda tak boleh buat. Kan? Sebab saya teringat kata-kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka kena bezakanlah diri kita dengan babi dengan baruk kat hutan tu. Cara nak bezakan, kita ada peraturan. Baruk tu dia bukan kira tu bini orang tak bini orang, dia tak kira. Babi hutan mana bagi orang ada sondol dia. Pokok pun ni sebelah sah. Berdarah-darah muncung tu. Nampak tak? Tapi kita ada peraturan. Sekarang macam tu, saya tengah cakap kan, kita tengok semua orang tengah dengar. Dia tak ada dua hala dah. Kalau saya tanya kan, dia jawab. Ataupun saya tanya, dia koma tahu. Macam tu kan. Macam tu lah. Ini okey tuan-tuan. Saya ceramah dekat masjid kat Kuala Pilah. Ada satu masjid Kuala Pilah tu. Saya ceramah tajuk maulud. Makcik, apa maksud selawat makcik? Bernyaut makcik tu. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dia marah pula tu. Dia sound aku. Oh, samsing makcik ni. Kan? Tapi, kalau kita tengok hari ni, semua ada peraturan. Macam orang masuk penjara, bukan semua benda dia boleh makan. Apa yang hidang tu lah dia makan. Kan? Ada waktu dia boleh pergi ke padang untuk main. Ada waktunya pagi sampai petang dia kena buat kerja berat, gaji RM1 lebih je sehari. Ada yang gaji RM80 ke RM50, saya tak ingat lah. Ada lah. Kadar dia buat songkok. Masa PKP tu dia buat PP apa? PP apa? PPE. Dia buat lah yang macam kasawan begini kan. Dia buat baju tu hari-hari. Dan benda tu pakai sehari habis buang kan. Dan dia buat. Jadi makna kata ada peraturan. Saya pergi ada satu penjara di Seremban, bangunan lama, bangunan penjara lama. Ada satu blok penjara tu, toilet pun tak ada. Dia orang baring je dekat situ, satu row tu 5 orang dengan tak ada selimut, tak ada apa, suara pendek, orang baju putih tu. Toilet pun tak ada, tapi ada baldi untuk buang air kat situ. Buang air besar kat baldi tu. Air botol mineral yang 2 liter tu, yang tu lah cebok. Boleh bayang tak? 2 jam sekali pegawai tu tukar baldi tu. Saya masa lalu tu kan, ya Allah janganlah aku buat hal, ya Allah, sampai aku kena masuk dalam ni, ya Allah. Takut bila masuk tu jadi terasa tau. Yang best yang dia tegur, Ustaz lah, kenal dia aku. Macam tu lah kan. Jadi tu peraturan. Kita kena ada peraturan dalam hidup kita kan? Itu sebabnya Nabi pernah sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maknanya ada sekatan-sekatannya.
Dan Nabi juga sebut kebebasan yang sebenar pada seorang mukmin adalah aku amar balik kan, kebebasan sebenar seorang mukmin adalah kematian. Jadi nak kerja, kerjalah elok-elok. Bila kita duduk petang ni, dalam ni, kita nampak aja macam, alah kenapalah dengan cemas petang-petang ni kan, patutnya boleh balik dah ni. Biasa balik kau apa? 4:30, jadi terpaksa pula dengar ceramah kan. Sebenarnya bila kita duduk macam ni, kita dengar ceramah ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana bawa file folder round Menara PKNS, dia pergi dekat tu, pergi kat hotel-hotel, pergi kat pasaraya, nak cari kerja, kerja pun tak ada. Saya dulu masa jadi pengarah undang-undang, saya buka jawatan pembantu penguatkuasa N19, kelayakan minimum SPM. Nak cari bailiff, kelayakan minimum PT3 SRP. Yang datang mohon ada ijazah, ada doktor pun ada, PhD pun ada. Sebab kerja tak ada. Bukan tak ada, tak cukup. Peluang pekerjaan tak dapat untuk semua orang. Jadi bersyukurlah kita duduk dalam ni, makna kita ada kerja. Walaupun dapat dengar ceramah petang ini, syukurlah dapat tengok Samsul Debat ke, tak kisahlah. Dan saya adalah penceramah dalam Malaysia ni, antara penceramah yang memahami kehendak audiens saya. Kalau dia dah duduk macam ni tu kan, itu step-step awal nak tidur tu, dia tak ada masalah, jangan risau. Dia dah mula mencari dah sampai dah. Saya takkan marah, saya tak kecil hati. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah, dia boleh tidur. Orang bagi ceramah tak boleh tidur kan. Tapi dengan satu syarat, saya minta tolong kalau tidur nanti, minta tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah kita, sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Jadi tidurlah sesama ya. Macam tu lah. Okay. Jadi apa yang kena ada dalam mencari keberkatan? Apa maksud berkat? Apa maksud berkat? Tadi keberkatan tadi. Kepada yang non-Muslim jangan risau. Tajuk saya non-Muslim pun boleh apply. Applicable. No worry. Sebab apa? Sebab berkat ni kepada orang yang bukan Islam, dia akan pandang kebaikan-kebaikan. Dia percaya pada karma, buat benda baik dapat baik juga. Dia percaya. Tapi kita buat baik dapat baik, buat jahat pun kadang-kadang ada yang dapat baik juga. Itu nama dia istidraj. Ada juga buat baik tak dapat baik pun dapat ujian lagi, sebab Tuhan sayang kat dia. Itu Islam percaya macam tu. Jadi apa maksud berkat? Barakah. Apa maksud barakah? Ada yang cakap barakah ni pondok Ustaz Kazim. Betul dah tu. Ada juga cakap berkat ni lauk kenduri bawa balik orang Johor. Tu betul juga. Tapi maksud keberkatan, berkat ini adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang. Contoh, mak nak pergi kerja ni, nak ambil duit belanja, mak tak boleh bagi banyak tau. Mak boleh bagi RM1 aja. Mak, tak apa, hari ni halung puasa, halung simpan dalam tabung. Ya Allah, anaknya puasa Zulhijjah, maknya pun tak puasa. Bayangkan, berkat tak? Berkat. Lepas tu petang tu balik, kita balik kerja, mak, kenapa? Mak, alhamdulillah mak dapat result peksa, dapat nombor 3 dalam kelas, berkembang kebaikan. Tu maksud saya. Lepas tu suami balik, sayang, buat air, kita makan sama. Abang bawa balik ni goreng pisang, kita makan sama. Bawa pula makanan, berkembang lagi, happy. Nampak tak? Kan? Jadi makna kata kebaikan-kebaikan yang kita dapat itu adalah berkat. Ya? Faham tak? Faham ya? Okey. Jadi kalau dah faham, sekianlah ceramah pada hari ni. Tak susah sangat. Oh belum lagi. Okey, belum lagi. Okey. Jadi kalau kita tengok, nakkan keberkatan, yang pertama yang kena ada dalam hidup kita, kena ada kejujuran. Dalam bekerja kena jujur, jangan menipu, jangan tipu klaim. Benda tak buat kau klaim juga, sebab benda yang tak buat kita klaim bukan hak kita. Bila bukan hak kita, kita consume
kita ambil, kita telan, kita jamah, kita bagi anak isteri kita makan, kita bagi keluarga kita makan, jadi darah daging. Tu yang masalah banyak dalam keluarga, keberkatan pun hilang. Nampak simple, alah RM1 je pun, RM2 je pun. Tak, jangan main. Yang kerja clerical, kerja dekat pejabat, bawa anak hujung minggu, jangan kacau mama. Menyampah aku, tak habis-habis mama. Yelah Syahla, section 22 kan? Anak bagi mama saja, jangan kacau mama, duduk dan diam. Nah, ambil kertas ni soal selai, kertas pejabat punya, hilang dah. Satu benda perkara bukan hak kita bagi ke anak. Bagi pen soal sebatang, nah contoh-contoh, nah, ni ada dakwat, ambil. Dakwat tu semua milik organisasi kita. Kalau betul nak bagi anak conteng tu, bawa daripada rumah. Faham tak? Itu kan benda, kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga, apatah lagi benda besar. Jujur. Menurut kajian, manusia yang paling jujur adalah lelaki. Tengok, tak puas hati tak. Orang perempuan tak puas hati tak boleh cover muka tu. Ya. Tu buat muka je. Ya. Cuma lelaki nasib dia kurang baik sebab dia sering kali ditanyakan soalan-soalan yang susah. Betul ke sedang gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Saya cantik lagi tak? Aduh. Kau tengoklah cermin sendiri. Kalau agak dah berkarat nak cermin tu sebab tak larat tengok muka kau, cukup fikirlah macam mana suami nak jawab. Tapi suami terpaksa. You kan cantik, sentiasa cantik pada I. Terpaksa. You ni, betul ke saya dah gemuk? Mana ada, orang buta je cakap you gemuk. Ni kurus lah ni. Ya ke bang? Nampak? Dia nak jawapan tu. Nampak? Contoh paling simple paling simple. Naik kereta, nampak traffic light merah. Tak ada kenderaan lain. Jam 1 pagi. Tak ada satu umat pun. Siap countdown 120 saat lagi. 120, 119, 118. Ada seekor anjing kat tepi tu, dia perhati je kau. Kau terus ke kau tunggu sampai habis? Orang lelaki diam. Saya tanya orang perempuan dulu. You all tunggu. Tak ada CCTV, tak ada kamera. You all tunggu atau you all terus? Orang perempuan, tak ada orang. You all tunggu atau you terus? Terus. Terus. Tengok jawapan lelaki. Tunggu ke terus? Tunggu. Nampak? Inilah saya cakap tadi. Menurut kajian, ni contoh mana nampak? Begitulah orang lelaki. Walaupun hakikatnya dia memang membohong. Kalau tak ada kenderaan memang jalan dia. Tapi itulah dia lelaki, terpaksa. Soalan yang kau tanya itu, tanya soalan yang susah, terjadi macam tu. Okey, jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah yang diberikan. Masuk kerja pukul berapa, balik pukul berapa. Kadang-kadang disebabkan mengejar punch card, dia nak make sure dia yang pertama hole in one, 5:30 exact, tepat, sharp. Dia yang pertama kat depan tu. Siap sound beratur. Untuk sampai dekat depan tu kadang-kadang 2-3 minit sebelum kena ada situ. 3 minit tu tak halal untuk kita sebab tak buat kerja. Aku pandang perempuan, kau jarang jumpa lelaki yang kat depan. Jarang. Sebab lelaki, macam saya kata tadi, lelaki kalau nampak beratur panjang dekat mesin pancikat tu, ramai lagi lah, kita lepas minum dulu, minum. Dia pun minum. Lelaki dia tak kisah, dia bersedia. Balik rumah kena marah pun dia ready. Sebab dia bagi laluan orang lain nak balik awal. Sampai di rumah isteri tanya, lambat balik ini bang? Banyak kerja. Itulah jawapan orang lelaki. Dia terpaksa macam tu. Terpaksa. Dia jujur tapi terpaksa. Macam mana? Amanah. Ketiga, dalam bekerja nak dapat keberkatan, jagalah perhubungan antara satu dengan yang lain. Tak ada siapa yang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia? Tak boleh. Tanyalah ibu tunggal yang sudah kehilangan suami. Bukan senang nak hidup sebagai ibu tunggal. Jiwanya meronta.
Bila dia nak baik dengan, bila ada orang lelaki tolong ni, orang pandang serong kat dia. Ada apa-apa ke? Ada apa-apa ke? Kau jangan main-main. Dia singular tu. Kau tu dah plural. Betul tak? Bukan senang. Bukan senang. Kan? Jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang benda-benda tak baik dalam hati kita dalam perhubungan. Buang perasaan tamak. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Kita ni ajar bersangka baik. Saya tak habis pun cakap saya lagi. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Nampak tu? Maksud saya kongsi kebaikan. Macam hari ni kita tengah live, kan? Sharekan link tu bagi ke orang lain. Ada maklumat yang baik hari ni. Tengok ada beberapa yang catat tu kan. Kopi tadi send. Tahu tak antara benda yang Samsul Debat share hari ni apa dia? Kongsi. Contohlah, contoh. Kan? Saya tak pernah sebut kongsi suami, tak. Dan korang ni jangan terpengaruh dengan drama perempuan itu. Itu kan itulah rekaan semata-mata, tidak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. Begitulah kerasnya takdir. 7 hari mencintaimu, melur untuk Firdaus. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Jangan tamak. Benda-benda baik share. Kedua, jangan sombong. Nak belagak dengan apa? Nak belagak dengan apa? Beli kereta baru, berapa lama rasa baru? Saya duduk di Shah Alam ni daripada tahun 2000. Tahun 2000 saya duduk Shah Alam dulu. Saya belajar di UiTM dulu. Sama saya diploma dulu, saya di London, UiTM. Dia lendu. Lalu gajah. Degree saya sambung sini. Saya duduk dengan makcik saya di section 24. Lepas tu saya duduk kat section 25 dekat Lembayung di Seri Muda. Lepas tu saya tukarlah, saya kerja kan. Jadi kita tengok dulu, kita tengok rumah, wih besar rumah ni, aku kalau duit nak buat lah rumah. Hari ni orang tak peduli dah rumah tu. Ada banyak lagi rumah baru naik. Dulu mana ada macam ni. Dulu saya bantai lah roundabout tu. Dia pergi pusing sana tu je jalan yang tu. Rupanya dia sebelah sini je. Bantai pusing sana, pusing sini. Dulu mana ada map ni semua naik motor. Motor Honda Cup lah kan. Mana ada nak tengok map dulu? Tak ada. Tapi tengok keadaan berubah. Kereta baru, berapa lama rasa baru? Parking je paling lama pun sebulan. Lepas tu orang dah boring nak tengok kereta tu. Bayar kali pertama orang dah boring dah. Betul tak? Nak belagak dengan apa? Penyanyi tu yang hebat pun sudahnya masuk ke Gavaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Dulu not tarik sampai ke langit tu. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Dulu pelakon watak hero sudah jadi tukang kebun. Dulu jadi heroin, jadi orang gaji. Sebab masanya dah berlalu. Nampak tak? Nak cakap apa? Nak sombong dengan apa? Nak sombong apa? Hoi, dia dekat pejabat nombor 1 tu, kau jangan main nombor 1. Tiba-tiba duduk kat masjid kat tiang ni. Apa pasal tu? Pencen. Alah, nak cakap apa? Nak cakap apa? Itulah yang berlaku pada saya. Saya dulu kerja jadi pengarah undang. Saya dah dekat pesara tau. Tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Iya. Tu sebabnya kita nak sombong dengan apa? Tak payah. Sombong dengan duit. Ada orang lagi banyak duit daripada kita. Sombong isteri lawa. Ada orang lagi lawa. Lawa berapa lama lawa? Cakap. Berapa lama lawa? Lawa ni subjektif. Orang dulu tak payah lawa pun 30-40 tahun kahwin. Hari ni lawanya pasal saya dah tak tahan. Cukup. Saya dah terseksa sangat. Apa benda? Lawa dua-dua. Lawa handsome dua-dua ada. Penyanyi pelakon. Tu saya pesan dekat dia orang. Korang ni yang hati-hati ni. Kalau dalam bercerai, satu benda dekat dalam mahkamah, keluar bila orang tanya, apa perkembangan kes tadi? Doakan yang baik-baik aja ya. Doa baik-baik. InsyaAllah mengasih semua. Assalamualaikum. Itu aja. Sebab selagi mana belum diputuskan perceraian berlaku, maka masih lagi dikatakan membuka aib pasangan. Boleh cerita dengan orang. Dan korang sebagai netizen ni, yang orang perempuan ni, yang komen lebih-lebih ni.
Ceraikanlah, yang kau tunggu apa lagi? Apa hal? Jangan jadi dayus. Kau orang macam kau duduk hari-hari kau sama orang tu. Dah lah, lain yang buat, lain yang kena. Bukan satu je Samsul dalam dunia ni. Tapi alhamdulillah, tu dia kata akhirnya dia berpisah dengan cara baik dah. Doakan yang baik-baik aja. Kita pula lebih-lebih. Lagi satu, jangan nak dedah-dedah dekat media sosial, tak usah. Ya? Jangan kita sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dua-dua pakai. Jangan dengki. Dengki ni apa? Dengki ni kadang-kadang kita kena faham. Dengki ni, nak tengok dengki, kata Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, kalau ada orang lain dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Faham tak? Orang lain dapat kebaikan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Contoh, dia dengar dia dapat pergi haji tau ni. Dengar kat tu. Dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar dia beli kereta baru. Yalah, bukan dia seorang kan, ramai ya beli kereta baru. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Yalah, biasalah tu, bukan dia seorang. Makna dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar dia pergi haji tau ni, tak apa kabel dia pakai, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak apa dia curi duit tu. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dia jilat dia bos tu. Ada. Cepat di mulut dia. Dengar anak dia pas semua macam anak dia seorang yang pandai, ramai lagi nak orang lain, confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Dia rasa happy. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tau ni. Ya ke? Ya Allah, aku nak jumpa dia lah. Nak jumpa lah dia, minta dia tolong doakan, mudah-mudahan aku pun dapat pergi juga. Nanti kau doakan aku biar aku boleh pergi. Boleh, insyaAllah. Kau dah daftar belum? Belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi balik. Mati hidup lah. Belum. Mati balik. 3 kali. Kan? Lepas tu, dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Boleh kita naik sekali dengan dia kan? Time isi minyak, bawa lah tidur. Contoh kan. Jadi makna kata, happy. Kita happy sama. Dengar-dengar dia naik pangkat. Oh, boleh minta tolong dia lepas ni. Dengar anak dia dapat semua A. Ada juga anak-anak staff kita yang pandai. Alhamdulillah. Macam tu. Jangan dengki. Dengki samalah artinya. Apa maksud dengki? Kalau saya bagi maksud dengki ni, insyaAllah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Tu dia. Kita nampak balagak bini lawa lah, nyampah aku. Isteri kita pun lawa juga. Cuma kita dah tengok hari-hari keadaan dia lain. Kita tengok bini orang sikit-sekala tu nampak lawa tu. Cuba kalau kau tengok hari-hari, kau akan cakap tak lawa juga. Macam kita beli kereta kan, hari-hari dah duduk dalam kereta tu rasa tak ada apa-apa dah. Dulu masa tengok kat showroom lawa sangat, bawa kilau-kilau, bling-bling. Faham tak? Cuba tengok mak ayah kita dulu, orang tua-tua dulu. Tak payah pun lawa-lawa make up, tak ada beri ada Maybelline ke, ada Chenia, ada undercoat dulu, kemudian buat mata Chenia, tak ada. Mana ada? Tak ada. Dulu pukul 7 dah gelap. Pukul 7 dah gelap. Kalau rajin dia pam lah lampu tu. Punya tanah kan. Kalau dia tak rajin, gelap lah. Tidur. Tu yang anak 8, 9. Gelap-gelap, gabur-gabur terasa okey. Itu lah. Iya, tu cakap tu. Sebenar-benarnya orang dulu-dulu kan tak payah nak lawak, okey je bahagi. Kenapa budak sekarang? Lawa, pilihan sendiri. Kami berkawan sebenarnya sekolah rendah lagi. Tuan kawan, tak sangka lah. Perasaan berputih, nyampah, sepak, kan tahu lah. Bila interview kat TV kan ada macam tu lah. Kan? Saya tak tahu lah. Jadi saya pasti, okey. Ya Allah, kalau dia lah jodoh aku, kita pun tengok. Itu sebenarnya bersyukur. Biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz dan Fatah Hamid. Biarlah isteri kita tidak secantik Maya Karin dan Fazura.
syukurlah. Bila tutup lampu, sama. Kau tanya piuris tu, bila tutup lampu menyala, kau muka Nilofa tu, tak ada dah, sama golap ni. Bersyukur. Kau tu sebab kalau kau tak sanggup tengok muka bini kau, dah pukul 9 tutuplah lampu, macam tu ke lah. Macam tu. Hati pun tak sakit kan, contoh kan, golap macam tu kan, namun kita pun tidur. Orang perempuan pun jangan kita berungut, suami aku ni, halah, pening kepala. Kenapa lelaki aku tak handsome? Yang paling dia marah apa? Ya Allah, tidur ke mengamuk orang tu. Dia punya berdengkur tu. Kadang ada kan. Iya. Ada tu bunyi, dia pernah kerja kapal dulu. Bunyi somong kapal. So pagi bini bertanya, bang malam tadi berapa banyak kelebihan singgah? Bunyi vibrate. Yang paling power tu yang sampai dekat chorus. Dia macam tercokik sikit. Lepas tu senyap tu sampai pagi tu. Itu jarang-jarang dapat tu. Itu nama dia hole in one. Orang perempuan dengar saya cakap, bersyukurlah suami kita tidur berdengkur di sebelah kita, sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itulah jawapan yang kau kena pertahankan malam ni. Abang ni tolong pusing sana lah, bising lah. Sekurang-kurangnya aku tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Jadi orang perempuan mulai malam ni kalau dengar berdengkur, abang teruskan. Macam tu. Bagi galakan. Kemudian bila bekerja, kadang-kadang ada ayat, aku kerja teruk-teruk berbelas tahun, puluh tahun kat sini, aku macam tu juga. Tak naik pangkat, tak apa. Asal-asal naik, orang tu. Kalau pergi khusus kat Jepun, tak ada. Khusus kalau pergi dekat Korea, tak ada. Khusus kat Melaka, hantar aku. Contoh, petikai. Kadang-kadang ada orang macam tu. Sebenar-benarnya percaya pada hikmah. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita duit banyak. Tuhan tak bagi kita pangkat yang tinggi. Tuhan tak bagi kita kaya. Mungkin. Tapi Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Tuhan bagi kita anak-anak yang taklah ramai, tapi cerdik. Ada orang tu Tuhan bagi anak dia ramai, rajin betul. Rajin beranak. Assalamualaikum, salam, beranak dia. Saya bagi salam, menyaut, beranak lah. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, tepuk nyamuk, beranak. Bayang tu. Rezeki. Ada orang anak je 10 anak. Hoi, azab lah ustaz, jaga anak ramai. Jangan risau, sekejap je, tiba-tiba anak dah besar. Hantar dalam grup family. Assalamualaikum, mak dia hantar. Hari ni telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Tak ada star tu, hashtag sila abaikan notis ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Trek. Seorang 500, 10 orang tak 5,000. Dahsyat. Contoh. Tu saya kata. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Kau bayang kan? Macam mana dia buat tu anda betul. Nampak tak? Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna. Anak, lala. Bahagia hidup weh. Berai mantu kakak kau terbayang kan? Nanti cakap tu. Kadang-kadang tak dapat, kau tak try. Tu saya bila tengok cerita-cerita Hindustan tu kan, tengok cerita-cerita Tamil tu macam mana dibuat. Kita tak pernah cuba. Cuba kalau kau tampak suami tengah basuh motor tu kan, kau pegang. Abang, iya. Kena air dekat bini tu, langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami dia, koi laki hai, jabo hasti hai. Bini pun nyaut, baris hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran kiri kanan tu, cak dum-dum, cak dum-dum, cak. Jadi weh.
Kau tak pernah buat, mana kau tahu? Bahagia. Nampak tak? Seterusnya, percaya hikmah. Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Seterusnya apa? Bertanggungjawab dalam bekerja, jangan suka menyalahkan orang lain. Kenapa tak siap kerja? Salahkan dia. Dia ni punca ni. Kenapa ni? Itu dia. Tu anak kita pun ikut perangai kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Nampak tak? Tu antaranya. Tu sebabnya jangan menyalahkan orang. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Orang lelaki, kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang orang perempuan? Kebau tak makan. Lelaki, kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Orang perempuan, kenapa dia perut dia sakit? Makan nasi mentah orang lelaki. Kenapa nasi tu mentah? Kayu api basah. Orang perempuan, kenapa kayu api basah? Hujan turun. Orang lelaki, kenapa hujan turun? Katak panggil. Orang perempuan, kenapa katak panggil? Ulah nak makan. Nampak tak? Tuan-tuan sekalian. Tahniahlah. Sebab staf ARSB ini masih hafal lagu itu. Saya saja try tadi beri je dia mengingatnya. Lepas ni apa? Cuma lagu tu sibuk menyalahkan orang. Cuma yang paling gentleman, ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila ular dia tanya, wahai ular, kenapa kau nak makan katak ni? Dia menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali dia ulang, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan audio di hujungnya dipadam oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Tak tanya dah bila dia tanya tu. Sebab dia tanggungjawab. Korang duduk di Shah Alam, kota metropolitan, ilmu tinggi, kau menghasilkan exhaust. Sejak bila hujan turun? Sebab katak panggil. Dan itulah jawapan korang dengan confident ni. Makna hujan lebat baru-baru ni banyak betul katak panggil. Ya? Tak. Tapi lagu tu sebenarnya mengajar kita supaya jangan menyalahkan orang lain. Seterusnya, apa yang kena ada pada diri kita? Respon yang positif. Nampak dekat notice board, mulai berapa hari bulan, mulai saat ini semua staf tidak dibenarkan begini-begini, hendaklah begini-begini, arahan management. Oh, ada lah. Tak benda lah, tak faham kita lah, ini semua nyusahkan orang lah, mati lagi baik lah, apa benda ni, marah dekat notis. Sedangkan notis tu dikeluarkan selepas perbincangan peringkat tertinggi. Ada satu ayat lagi, ala korang yang muda-muda buatlah akad dan anak pencen, yang seorang tu pula. Kita membaca balik, kepada nak bersara sila abaikan notis ni, tak ada pula. Tu sebab jangan merungut, hidup jangan merungut, positif. Dan seterusnya, kita hendaklah ikhlas dalam bekerja. Apa maksud ikhlas? Tidak mengharapkan balasan, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Masalahnya orang kita, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas lah tu. Kalau ikhlas, dia tak harap pun terima kasih tu. Malahan yang ikhlas yang lebih mendalam, dia tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang difikirkan hanya Allah Ta'ala. Saya ceramah petang ni, saya tak pernah tahu pun berapa bayar petangnya. Tak ada saya tahu. Okey ya. Iya. Saya jenis tak suka macam tu. Tak tahu dah. Ada. Terima kasih banyak macam tu. Kalau tak ada pun, okey je. Kalau bagi 3,000 saya ambil. Bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Memang tak datang dah patut. Tak adalah gurau. Ikhlas. Ilmu ni bukan saya punya. Ilmu Allah bagi pinjam. So share dengan semua. Itu yang tuan-tuan yang pernah bagi pencamah-pencamah mesti akan terkejut. Akan jumpa pencamah. Minta maaf, RM5,000 tak boleh kurang. Ada yang macam tu. Nak siap nak hotel mana? Beritahu. Ui, teruk betul. Wah, ceramah kat kafeteria je kot. Kan? Panis weh. Kan? Contoh. Kita kena belajar bersyukur. Bayangkan, kau ingat senang ke ceramah sambil mata nampak nasi putih, sayur telur RM3?
apa salah saya telur sebelah tu RM3.5, sebelah tu RM5? Apa salah? Oh, berapa pieces? Okey. Alright. Macam tu lah. Tak boleh fokus weh, nampak menu kan. Macam tu lah. Tapi okey je. Saya okey. Saya pernah ceramah dekat satu restoran makanan segera. Kan? Yang warna merah tu, yang ada orang tua rambut putih pakai kacamata duduk depan tu. Janganlah sebut. Dia tak taja ceramah kita petang ni. Saya sebut. Saya ceramah untuk staff dia 3 orang ni sebab dia nak masuk pertandingan challenge untuk servis orang siapa paling cepat sekali. 3 orang je ceramah motivasi. Saya tak ada masalah pun okey je. Jangan risau. Saya tak memilih. Dan saya jadi sibuk hari-hari ceramah. Booking berapa lama? 6 bulan tu. 6 bulan ni. 6 bulan. Tapi saya okey. Saya datang. Yang tarik muka kat rumah tu tarik muka. Ceramah. Nampak macam mana? Saya kata abang ni ceramah nanti 3-4 tahun je. Besok abang dah duduk rumah jangan kau muntah ni muka abang sudahlah. Kan? Itu je. Simple je. Ikhlaskan hidup kita senang. Kita kerja, balik rumah kan. Rupanya Tuhan balas apa tau? Anak kita. Mama tak sihat. Nampak muka mama macam tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk. Apa mama? Sejuk apa? Sejuk apa? Perut tak? Sejuk hati. Sejuk perut ni kembung kau tahu. Sejuk hati. Hati rasa gembira, rasa tenang, rasa lapang. Tak memang macam dia seorang ada perut kan? Sejuk perut mak tak ada. Sejuk hati. Kan kau orang, ya Allah, kan macam tu, hati. Allah, mana ada? Alah, tak ada. Tak ada kau yang bohong lah. Betul tak? Tu kena betul kan? Jadi makna kata ikhlas. Kemudian dalam kita bekerja nak cari keberkatan buat yang terbaik, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Itu sebab sekarang walaupun kita ceramah, kita ada live TikTok, kita ada live kat media sosial. Orang boleh komen. Sekarang ni cuba tengok berapa puluh ribu orang tengah tengok, daripada serata dunia tengok. Tu belum cerita lagi orang lain akan tanya, "Wih, dekat AISB. Wih, dekat AISB weh." Dia pun tanya, "Wih, macam mana Samsul Debat boleh panggil datang sana tu? Aku boleh tak bagi nombor telefon dia?" Daripada situ tersebar. Ada orang tu dekat sana ni tengok dekat Germany ni, dekat Heidelberg, Germany. Kan? Kita ni tengah petang ni, dia orang tengah pukul 4 pagi ni, dia boleh tengok live tu, tengok dekat live. Nampak tak? Teknologi. Kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Teringat saya pada mendiang Menteri Kerja Raya kita dulu. Kan? Masa kes postman surat-surat tu kan, dia kata, "Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai." Nak berhenti postman tu, gila weh, macam mana buat ni? Hari ni pos 1 malam sampai, itu maksud dia. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itulah cerita dia. Kan? Itu dari segi cepat. Kedua, hadir pada pulang-pulang yang baik. Petang ni kita datang, dapat bersama dalam majlis ilmu, datang. Kalau dapat, catat. Tetapi yang tak catat, saya faham. Zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni kalau Nabi sebut, dia terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin, dia bersaudara dengan Abu Hurairah. Saya faham. Lepas tu balik kan, macam mana ceramah tadi? Okey, siapa ceramah? Samsul Debat. Okey, dia ceramah. Okey, dia cerita apa? Sama je. Sebab kau tak salin. Yang ketiga, apply. Jangan kita cakap saja, jangan kita dengar saja, tapi kita kena buat. Kita dah tahu dah, benda ni kena kejujuran. Maka apply dalam kehidupan kita. Jujur. Amanah, apply. Jangan kita dengar aja tapi kita tak buat. Bercakap bolehlah semua lelaki itu. Biar kering adi laut, terbakar seluruh hutan belantara. Namun untuk meninggalkan isteri abang ini, tidak sekali-kali. Abang sayang isteri abang sepenuh hati abang ini. Abang sekali beranak seorang, takut darah lah, nak matilah, inilah dah. Itu kau cakap bukan main lagi. Nampak tak? Kalau lelaki tu betul-betul hebat, dia tamankan isteri dia. Tapi itulah alasan lelaki takut darah. Teman isteri dalam labor room, pandang muka dia. Jangan pandang tempat lain. Kau pandang muka, belum pernah lagi perempuan beranak darah keluar kat muka. Sakit bang, kat muka dia. Oh, aku pun takut macam tu. Kan? Apply.
Kan? Kemudian apa? Sebab ada seorang guru ni, dia mengajar anak murid dia. Dia mengajar tuntang mengajar. Lepas tu ceritanya anak murid dia nak balik ke kampung, dia kena naik perahu. Dia sehari-hari kena melintas sungai, menyeberang sungai. Naik perahu. Satu hari tu perahu dia hanyut. Dia pun pergi jumpa dengan rumah tuan guru dia. Tuan guru, boleh tak nak pinjam perahu tuan guru? Kenapa pula? Perahu saya hanyut lah. Alah, leceh lah. Habis macam mana tuan guru? Alah, kau baca selawat 3 kali, baca Fatihah, okey lah tu. Lepas tu senyap, tak dengar apa dah. Esok tu dia datang, macam biasa. Jadi tuan guru ingat dah selesai lah. Selang beberapa bulan dia datang. Tuan guru, minta tolong. Kenapa? Ada orang meninggal kat kampung saya, tak ada siapa nak uruskan. Imam tak ada, Bilal tak ada, semua orang outstation. Tolonglah tuan guru. Yelah, kejap aku bersiap. Pergi sampai dekat sungai tu, tak ada perahu. Macam mana ni perahu tak ada? Tuan guru, semenjak tuan guru ajar saya dulu, saya tak pernah pakai perahu lagi dah. Ya ke? Tuan guru tengok dia selawat 3 kali, dia baca Fatihah, berjalan di atas air tu. Hui, dia pun terkejut. Tuan guru cepatlah dah lambat ni. Tuan guru dia pun selawat 3 kali, baca Fatihah. Tenggelam tuan guru tu. Cakap dengan buat ada beza. Dia kena buat. Yang anak murid tadi yakin, dia buat. Jadi dia menyuruh je, tapi dia tak buat. Itu masalah dia. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Sentiasa belajar benda-benda baru. Macam saya lah dulu, mana pandai pakai benda ni. Dulu masa PKP, saya tak tahu, itulah telefon live, itulah telefon call. Sekali tu buat online live tu, saya tekan sebelah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa khabar semua. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Orang kau Putrajaya tu tunggu, kenapa tak start lagi dia tu? Kementerian Pengajian Tinggi, tak boleh lupa betul. Kena belajar. Kalau orang tanya, Ustaz kita nak panggil Ustaz ceramah online, tak maaf saya ceramah fizikal je. Kalau saya jawab macam tu, 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Itu cerita dia. Nampak tak kan? Mantapkan pengetahuan kita. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala, biarlah burukkan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Tolonglah. Time kerja betul-betul. Kadang-kadang ada orang pergi kerja meniaga. Okay guys, tak beli tak apa, tengok dulu, tengok. Kan? Ada orang macam tu, tapi tak ada kat sini lah, tempat lain. Ada orang macam tu. Bayangkan, dia tak buat kerja betul. Dia guna mesin photostat untuk tujuan peribadi. Tak boleh. Profesional. Balik rumah pun macam tu, kena profesional di rumah. Jadi suami, balik rumah tinggalkan jawatan kita dekat sini. Sampai dekat rumah jadi ayah, jadi ibu, jadi anak, jadi abang, jadi kakak. Jadilah diri kita di rumah. Nampak? Professionally. Kemudian beriltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, bukan main-main. Lepas tu organize, susun atur strategi kerja, mana nak didahulukan, mana nak dikemudiankan, mana yang urgent, mana yang kemudian. Itu kita kena susun strategi kita. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa pasakkan. Macam kita beli satu phone kan, benda pertama yang kita akan perbetulkan, yang kita akan adjust, apa dia? Apa dalam phone tu, apa benda yang kita akan usik? Kita akan adjustkan ikut kesesuaian kita. Apa dia? Kamera. Orang perempuan jawapannya kamera lah. Jawapan dia setting. Volume nak kuat mana, ringtone yang mana. Kalau kawan-kawan call kalau isteri call bunyi rimau dah tak. Ada setting. Okay, dia punya brightness nak terang mana, setting. Saya nak tanya, setting ni kita usik hari-hari ke? Hari pertama je. Tapi lepas 3-4 bulan, apa sah kelabu skrin ni? Kita akan perbetulkan balik setting. Macam tu juga kita bekerja. Perbetulkan niat kita. Macam saya ajar awal-awal tadi, niatlah kerana Allah. Niatlah kerana nak buat benda baik. Niat tu kena perbetulkan. Kalau rasa tiba-tiba hanyut dia kerja macam tak ada apa-apa lah, boring lah, kenapa macam ni, perbetulkan balik niat kita. Tu yang paling penting. Inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dan kalau nak tengok keberkatan itu macam mana, ada 7 tanda keberkatan rezeki. Sikit lagi, saya faham. Ada mula tengok jam tu, sabar. Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi.
Tapi pada orang yang rezekinya tidak berkat, sikitnya rasa tak cukup, banyaknya rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tetapi dahaganya tak pernah hilang. Jadi itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah, isterinya tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri dia. Sayang, pergi masuk dalam, siap. Tak apa, abang sambung. Suami sambung ni dengan baju biru ada tulis AISB. Basuh pinggan. Saya nak tanya perempuan, happy ke tak happy? Happy, walaupun itulah sekali dalam 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, yang ambil ni voucher spa muslimah, pergi hari Sabtu ni pergi. Habis anak kita bang, anak abang jaga, pergi sana, nanti boleh cuci rambut, boleh massage, pedicure, manicure. Abang susahkan abang aja. Alah, tak susah mana pun, abang booking aja, kau bayarlah sendiri. Dia punya cara tu kan. Abang ni tak adalah, abang dah bayar dah, abang dah bayar, bergurau. Nampak tak? Happy kan? Macam tu, romantik. Sayang, ni abang ada bawa balik kuih, bancu air, kita minum sama. Okey? Abang bawa kuih apa tu? Kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu, dia melekat tu macam tu kan. Ya Allah, happynya. Kau pun baru tahu tu kuih couple kan? Kan, ya Allah, gembiranya. Tu yang kedua. Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Yang tengok anak dapat terbaik dalam satu subjek pun rasa happy dah. Betul tak? Anak dapat nombor 3 dalam kelas, tu pun tanda berkat rezeki. Ya Allah, kadang-kadang seorang ibu boleh menangis, menitis mata, bar, anak kita dah konvo dah bar. Allah, tak sangka bang. Suami kata, kau bawa bertenang ni, konvo tadika ni. Yang kau beria sangat ni kenapa? Dia kata, betul lah, happy tengok anak pakai robe semua kan. Betul. Kadang-kadang anak tu mungkin tak pandai, tapi bila kita sakit terlantar, dia yang bela kita. Kita dah kena stroke dah, cakap pun tak jelas. Ya mak, ya. Nanti Along beli. Dia faham, mak dia nak jambu batu. Ya, si asam sekali kan, tahu ha? Dia boleh faham tau, bukan semua orang boleh buat tu. Yang keempat, tanda keberkatan rezeki, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, tu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perkara-perkara baik, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, tanda keberkatan rezeki adalah apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang ke rumah. Itu tidak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira, tu kau yang order, faham? Ya Allah bang, dia datang lagi bang, tu tak kira. Ya, yang kira ni saudara mara datang, kau jamu dia makan, itu tanda keberkatan rezeki. Dan yang ketujuh, tanda keberkatan rezeki apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya saya faham tenungan mata tu, saya faham. Kalau dah macam ni tak berkedip tu saya faham. Ya, jadi insya-Allah bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa kalah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mereka Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, pihak jasa baik pihak AISB menyebut rasa nak junjung.